نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripadanya, apalagi pada malam yang mulia ini kita menyambung sesi kuliah kitab Misbahul Munir fi ma'rifatillahi al-qadir, di dalam pembahasan ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah. Yang saya hormati pengurusi barisan Imam Bilal Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Misbahul Munir. Kita masih lagi berada pada pembahasan huraian sifat yang kedua, qidam, artinya sedia. Kita berhenti dulu pada maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadi itu, maka dinamakan dia daur, artinya berkeliling atau bergilir buat, maka iaitu batal, kerana kedua Tuhan umpamanya itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah masuk sedikit tentang yang dinamakan dengan daur wa tasalsul. Ini istilah tuan-tuan dalam ilmu tauhid yang dia panggil dengan nama daur wa tasalsul. Daur ini maksudnya pusingan. Bahasa Arab dia daur ini maknanya pusingan, daurah. Dan kita panggil daurah. Daurah itu maksudnya pusingan. Kemudian tasalsul. Tasalsul ni bersambung-sambungan. Tasalsul makna sambung. Itu yang panggil tasalsul. Maksudnya sesuatu yang bersambung, A, B, C, D dan sebagainya. Maka itu dia panggil tasalsul. Baik, pembahasan ni tuan-tuan, daur dan tasalsul ada di dalam pembahasan sifat qidam. Sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat qidam, artinya sedia ataupun sedia kala. Maka sifat daur dan tasalsul ini kita kena faham tuan-tuan, perempuan bagi Allah,
adalah keduanya ini mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi Tuhan, bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sifat yang wajib ya. Tak masuklah dalam bilangan 20 sifat, tak masuk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, idrat ila akhir. Baik. Jadi ada daur dan tasalsul, tak ada. Tiada daur dan tasalsul, kerana daur dan tasalsul ini keduanya bukanlah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keduanya ini sifat yang mustahil. Mana kata sifat ini tak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Daur ini tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makna daur ni apa? Tuhan A mencipta Tuhan B. Tuhan B pula dicipta oleh Tuhan C. Tuhan C dicipta balik oleh Tuhan A. Jadi dia bagi saling mencipta. Saling mencipta itu adalah mustahil bagi Tuhan, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tasalsul pula gambarannya, Tuhan A dicipta oleh Tuhan B, Tuhan B dicipta oleh Tuhan C, Tuhan C dicipta oleh Tuhan D, Tuhan D dicipta oleh Tuhan E, sampailah tidak ada penghujungnya. Mencipta, dicipta. Itu juga dipanggil, itu yang dikenal sebagai, dinamakan sebagai tasalsul. Dan kedua gambaran ini, tuan-tuan, perempuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat, kita kena faham elok, keduanya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala itu sedia kala tidak dicipta oleh siapa-siapa. Adanya Allah taala tidak didahului oleh permulaan. Adanya Allah taala tidak didahului oleh permulaan, dan tidak ada yang mencipta Tuhan. Tak ada satu pun yang mencipta zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah taala kata, "Lau kana fihi ma alihatun illa Allahu lafasadata." Kita baca Al-Quran, "Lau kana fihi ma alihatun illa Allahu lafasadata." Kalau kata ada di bumi dan di langit ini Tuhan, lafasadata, illa Allah, Tuhan yang selain daripada Allah, lafasadata, kata Allah, maka nescaya akan binasa, akan punah, akan rosaklah keduanya, iaitu langit dan bumi tersebut. Maksudnya Tuhan di langit ada, Tuhan di bumi pun ada. Maksudnya kalau kata ada di langit ada Tuhan, di bumi pula ada Tuhan, maka keduanya tidak akan boleh mentadbir alam ini. Tak boleh nak mentadbir, nak mengarah, nak mengatur, tak boleh. Kenapa? Kerana akan terjadi percanggahan pendapat. Sebab tu bagi Tuhan, kalau kata banyak itu lemah. Itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan, kalau bagi kita banyak itu kuat kan. Kalau kita lebih pada satu, banyak, kita nak buat satu perkara kan, banyak yang buat kan, memerlukan tenaga 10 orang, 20 orang dan lebih, maka perkara tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan. Kalau kata seorang itu nak buat rumah, dia buat seorang dia, lambatlah, susah, jadi berat. Tapi kalau 3-4 orang yang buat, cepat dan mudah dan ringan, cepat untuk disiapkan sesuatu pekerjaan tersebut. Tapi bagi Tuhan itu kan tak sama macam kita. Kalau Tuhan, kalau kata lebih banyak daripada satu, lebih daripada satu, akan jadi lemah balik. Contoh macam mana? Kalau kata di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan kan, Tuhan lagi kata nak buat turun hujan, Tuhan kata tak nak kemarau kan, Tuhan kata kat bumi, Tuhan bumi kata tak nak turun hujan, nak kemarau, Tuhan lagi kata nak turun hujan, maka akan terjadi kerosakan atau binasa. Di situ akan terjadi binasa dan terjadinya kerosakan, tidak ittifaq keduanya, tidak boleh sepakat. Maka di situ akan terjadi kelemahan. Jadi Tuhan ni tuan-tuan tak boleh lebih daripada satu, mesti satu, iaitu zat yang Maha Esa, al-wajibul wujud, zat yang wajib ada, al-mustahiq bi jami'il kamalat, bi jami'il mahamid. Tuhan yang ada, yang zat yang Maha Esa, yang satu, yang wujud,
yang berhak dengan sekalian sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan memiliki sekalian daripada mahamid, sifat-sifat yang terpuji yang ada pada zat Tuhan, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tuan-tuan pembahasan tentang daud dan tasalsul. Maka kita kena tolak Tuhan ni Allah Ta'ala ni tidak dicipta oleh sesiapa. Jadi adanya Allah ada sendiri dia. Itu yang dipanggil dengan qadim. Tidak didahului oleh masa, tidak didahului oleh permulaan. Tidak ada yang mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata ulama, kita dah sebutlah, man tarakal arba' kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara, nescaya imannya akan sempurna. Yang pertama kaifa, mata, aina. Masalah kam di mana, berapa, bagaimana, berapa kam berapa Tuhan. Tinggalkan dengan bertanya, sebab Tuhan itu tak ada berapa, satu je, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa, bagaimana, bagaimana zat Tuhan, bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala itu ada tapi tidak ada permulaan. Bagaimana kata Allah Ta'ala itu ada wujud tetapi tidak ada satu zat pun yang menciptakan dia. Tidak ada orang yang mencipta, ada dia itu sendiri. Kaifa. Mata, bagaimana. Aina, di mana. Mata, bagaimana zat Tuhan. Tuhan ni macam kita ke? Tuhan ni ada tangan ke? Tuhan ni ada kaki ke? Tuhan ini bertempat ke? Tinggalkan semua itu tuan-tuan. Aina, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga tinggalkan. Kalau orang yang tinggalkan 4 perkara ni, kata ulama, kamula imanuhu, nescaya imannya akan sempurna. Tapi akal kita ni sebagai fitrah kan, sebagai fitrah makhluk, fitrah manusia, dia tertanya-tanya kan. Kita mesti tertanya-tanya, bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memantapkan pertanyaan kita tersebut, untuk memantapkan dan mendapatkan jawapan daripada pertanyaan tersebut, maka kita kena belajar ilmu akidah. Kan? Kita tanya bagaimana Tuhan kita. Tuhan kita duduk di mana? Allah Ta'ala itu macam mana? Allah Ta'ala itu adanya bagaimana? Itulah yang kita akan membahaskan di dalam ilmu akidah. Satu yang tuan-tuan kita nak sebut tuan-tuan, ayat yang zahir ataupun ayat yang muhkam, ayat yang jelas dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu makhluk pun. Tidak serupa Tuhan, tidak serupa dengan sesuatu perkara pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Maka ayat ni tuan-tuan kita kena pegang bagi betul-betul. Kita ambil ayat itu, simpan letak dalam hati kita. Ambil ayat itu, simpan dalam kepala, akal kita, fikiran kita, simpan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala ini tak serupa dengan sesuatu perkara pun. Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Dan kita ambil, simpan tu ayat tu, insya-Allah akidah kita mantap. Akidah kita mantap. Akidah kita tak mudah goyang apabila datangnya serangan-serangan, apabila datangnya pahaman-pahaman yang boleh menggugatkan akidah kita, pahaman yang boleh melencengkan seseorang itu daripada akidah yang sebenar. Jadi bila sebutnya Tuhan, mesti tak sama dengan makhluk. Maka perkara yang disama-samakan dengan makhluk itu bukan akidah yang tepat. Yang itu je tuan-tuan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tidak serupa satu pun dengan satu perkara pun, tak ada serupa dengan Tuhan. Jadi setiap perkara yang lintas dalam fikiran kita, maka itu makhluk. Setiap kali orang nak fikir Tuhan, dia fikir, cuba fikirkan. Dia cuba fikirkan Tuhan tu macam mana.
Dia bawa datang gambaran, bawa datang surah, gambaran itu, gambaran ini, macam ni kau Tuhan, macam ni. Maka ketahuilah perkara yang datang itu semua adalah makhluk. Sebab apa? Sebab perkara yang datang tersebut pun semua adalah benda yang tidak, benda yang apa? Tuhan ini tidak menyerupai satu perkara. Maka bila ada datang suatu perkara pun dalam hati kita, dalam akal kita, dalam gambaran imajinasi kita, semua itu adalah bukan Tuhan. Semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kadang permainan daripada jin, permainan daripada iblis. Laknatullah alaihi. Sebab khawatir kalau kita membahas dalam ilmu ilmu tasawuf, lintasan-lintasan hati ini yang datang kepada kita ini, kadang lintasan hati yang datang, gerakkan hati, yang panggil khawatir, gerakkan hati ataupun lintasan hati itu kadang datangnya daripada Tuhan, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Taala yang menggerakkan kita sesuatu nak buat perkara yang baik misalnya. Kadang lintasan hati itu datangnya daripada malaikat. Kadang lintasan hati khawatir itu datangnya daripada iblis, syaitan. Kadang lintasan hati itu datangnya daripada hawa nafsu kita. Jadi itu kena bezakan. Jadi kadang ada lintasan hati datang dalam hati kita. Ini petanda apa? Tiba-tiba jadi perkara itu. Kita rasa tak sedap hati, kita rasa itu, rasa ini. Kadang mungkin Allah Ta'ala lintasan itu daripada Allah Ta'ala yang turunkan, yang gerakkan hati kita untuk tahu, untuk rasa tak sedap hati. Tiba-tiba ada benda, satu buruk yang berlaku misalnya contoh. Kadang itu lintasan ataupun gerakkan hati itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lintasan hati kalau daripada Allah, daripada malaikat, itu lintasan kepada perkara-perkara yang baik. Kita duduk saja teringat nak baca Quran. Duduk saja duduk saja teringat kata aku belum baca Quran lagi hari ini, ambil buka Quran. Kadang-kadang tu datang lintasan hati itu mungkin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun daripada malaikat lintasan hati tersebut. Kadang kita duduk saja rasa nak berzikir. Kadang itu mungkin khawatir ilahi ataupun khawatir malaki, lintasan hati daripada Allah, daripada Tuhan, dan juga daripada malaikat. Kadang lintasan hati itu boleh juga datangnya daripada jin, iblis, syaitan. Kita duduk saja rasa nak melakukan perkara yang mungkar, nak melakukan perkara yang maksiat kepada Allah SWT, wal-iyadhu billahi min dzalik. Kita minta berlindung. Kadang itu memang datang. Syaitan ni dia kerja dah nak menggoda. Dia menggoda. Termasuklah orang yang sudah mantap di dalam ibadah yang sekalipun syaitan dia boleh goda. Kalau orang yang tak mantap dalam imannya, mungkin dia goda ke arah maksiat. Goda suruh minum arak, suruh minum khamar, suruh berjudi, suruh berzina dan sebagainya. Itu bagi orang yang lemah imannya. Tapi bagi orang yang memang dah amal ketaatan, kebajikan dia, memang dah orang tu memang dah tinggal tahajud tak tinggal, solat malam tak tinggal, baca Quran tak tinggal, ibadah yang kuat, solat sunat tak tinggal, zikir siang malam, puasa hari-hari. Macam mana syaitan dia nak ganggu, nak menyesatkan orang tersebut dengan amal ibadah dia sendiri juga. Kan kita baca kisah sama Basisar, kan? Kisah Basisar kan? Bagaimana dia diperdaya, ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis. Padahal Basisar ni orang yang alim dah, abid, alim lagi pula abid. Maksud orang yang ada ilmu, ulama besar dan ahli ibadah. Tapi syaitan dia tipu daya, dia buat tipu daya ke arah perkara ibadah juga, nak menyesatkan seorang dengan amal ibadah juga. Sebab tu kita takut takut selama kita buat amal ibadah ni, kita ditipu daya oleh iblis, oleh syaitan. Itu yang dipanggilkan khawatir syaitani. Yang ketiga,
bahagian ketiga, lintasan hati yang ketiga, khawatir syaitani, lintasan hati yang datangnya, asbabnya, puncanya daripada syaitan, iblis, jin dan seumpamanya. Yang keempat, khawatir itu, lintasan hati itu boleh datangnya daripada hawai. Khawatir hawai namanya, lintasan hati yang datang daripada hawa nafsu. Jadi kadang hawa nafsu ini membawa kita kepada perkara yang baik, ada kalanya hawa nafsu ini membawa kita kepada perkara yang tak baik. Itu tengok bagaimana seorang itu dapat mengontrol, dapat mengawal hawa nafsunya tersebut. Itu tuan-tuan. Jadi kadang lintasan hati yang datang saja, kalau syaitan datangnya, dia nak bisikkan kepada seorang itu, beginilah rupa Tuhan. Datang dia buat umpama dalam pemikiran kita datang, inilah Tuhan kamu, Tuhan kamu macam ni, begitu, begini. Ada gambaran, ada rupa dia buat. Maka kita kena tahu itu adalah khawatir yang datang, lintasan-lintasan daripada syaitan yang kita kena potong, yang kita kena elakkan. Kerana Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belajar dari ilmu akidah, kita belajar dari ilmu tauhid, Allah Taala tidak serupa dengan satu perkara sekalipun. Maka kita tak boleh nak gambarkan zat Tuhan, tak boleh kita nak gambarkan bagaimana sebenarnya Tuhan. Maka ulama kata kita adamul idrak, yakni kita tak boleh dapat dengan mengetahui dengan hakikat Tuhan itu sebenarnya itu dah kita dah sampai kepada ghayah, sampai kepada hujung tauhid. Tauhid kita dalam ilmu kalam. La ya'rifullah ta'ala illa Allah. La ya'rifullah illa Allah wal 'ajzu 'an darakil idrak idrak wal bahthu fi dhatillah isyraq. La ya'rifullah illa Allah, tidak ada sesuatu pun yang mengenal Allah melainkan Allah. Makna mengenal sini adalah mengenal dengan hakikat zat Tuhan. Adapun yang kita kenal ini adalah tuntutan yang fardu ain kepada kita untuk ma'rifatullah, secara kita mengenal Allah Ta'ala ada zatnya, ada sifat-sifat yang wajib baginya, sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa dan sifat-sifat yang lain. Itu kita kenal, Allah kenal. Maksudnya bukan kita kenal dengan hakikat, kita kenal dengan ilmu akidah. Masuk kenal dengan hakikat luar, kita tengok, boleh kita faham. Kata kawan kita ni macam ni, sebelum ni kita dengar kawan kita ni sifat dia macam ni, orangnya tinggi, orangnya putih, orangnya handsome, kan? Orangnya selalu pakai baju tangan panjang. Kita kata, kita dapat gambaran sifat-sifat dia. Kita kenal lah macam tu sifat dia. Tapi kita dengan hakikat kawan kita tak pernah tengok, sebab kita tak pernah tengok dia, kita tak nampak, tak kenal betul-betul lagi. Kalau dia datang, kita datang ke depan dia, jumpa dia, barulah kita nampak begini kawan kita. Itu makrifah dengan hakikat. Jadi kita belum lagi makrifah dengan hakikat Allah, kita tak makrifah. Sebab tu ulama la ya'rifullah illa Allah, tidak ada yang mengetahui, yakni mengetahui, mengenal hakikat zat Tuhan melainkan siapa? Allah Ta'ala saja yang tahu hakikat zat dia macam mana. Wal ajzu 'an darkil idrak kata ulama. Kita lemah dalam mengetahui itu sebenarnya adalah idrak, dapatlah mengetahui itu. Kata kita lemah, kita tahap, itulah sampai tahap kita. Tahap pahaman kita memang sampai dekat tu. Wal bahsu fi zatillah isyraq, membahas tentang zat Tuhan isyraq kata ulama. Maksud membahas ni bahas dengan hakikat Tuhan ni macam ni, macam tu. Sedangkan semua itu kita kita buangkan ataupun kita hindarkan daripada pemikiran kita. Adapun tentang pembahasan zat ataupun sifat ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang Allah Ta'ala kata menyerupai Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, yallahu fawqa aydihim, ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan juga tentang hadis-hadis mutasyabihat, itu ada mauqif ulama
itu ada pendirian ulama ahli sunnah wal jamaah tentang ayat-ayat tersebut. Di sini yang terjadi khilaf ni tuan-tuan. Yang jadi khilaf banyak di sini. Tentang hadis mutasyabihat pun sama juga. Tentang hadis, ada seorang perempuan yang datang, jariyah, hadis jariyah yang panggil itu seorang hamba perempuan datang kepada baginda Nabi SAW. Jadi jariyah ni adalah tuannya. Jariyah ni hamba perempuan, ada sayyid, ada tuan dia. Jadi Nabi tanya dia, aina Allah? Ini hadis masyhur lah di kalangan orang yang faham akidah ni, masyhur. Aina Allah? Perempuan tu kata apa? Fis sama', kan? Bila tanya Nabi kata aina Allah, di mana Allah? Perempuan tu jawab apa? Jariyah hamba perempuan tu jawab apa? Fis sama', di langit. Fis sama', di langit. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata dekat sayyid dia, dekat tuan dia, tuan hamba perempuan ni, atiqha fa innaha mu'minah. Nabi kata merdekakan dia kerana dia itu sudah orang yang beriman. Fa innaha mu'minah, yang beriman. Hari ini menjadi pembahasan yang begitu panjang lah tuan-tuan. Pembahasan ilmiah yang panjang. Sebahagian ulama tulis satu kitab, ya. Nama kitab adalah Raf'ul Ghashiyah an Hadithil Jariyah. Satu kitab yang menceritakan tentang cerita bab hadis tu saja. Jadi hadis ni ditolak oleh beberapa ulama di dalam bahas bab akidah. Bukan makna hadis tu dengan zahir kita kata, oh Nabi mengaku kata Allah Ta'ala duduk di atas langit. Bukan. Kan zahir ayat, zahir hadis tu kan macam tu. Bila Nabi tanya dia, Allah di mana? Dia kata Allah Ta'ala di langit. Nabi tidak menghijaukan kata Allah Ta'ala di langit. Nabi kata dia beriman. Maksudnya orang faham kata, oh betul lah tu. Nabi kata Nabi mengaku dia beriman, berarti Nabi mengaku apa yang diucapkan oleh jariyah, iaitu hamba tadi. Tapi hadis ini tentang menjadi pembahasan yang terlalu panjang oleh ulama. Sebahagiannya bukan menceritakan dalam memasukkan hadis itu di istilahnya hadis mutarib. Di mutarib ni hadis yang matruk. Itu dalam pembahasan ilmu hadis, ada hadis makbul, ada hadis yang matruk. Makbul ni hadis yang diterima, hadis matruk ni hadis yang ditolak ataupun hadis yang tidak diterimakan oleh ulama. Jadi hadis ni pun banyak ayat lah tentang kita mengaji ni, pening kepala lah. Dan yang pening yang mengaji ilmu hadis ni. Asal nama hadis ni tuan-tuan bukan asal nama hadis, bukan kita bulat ambil je, ada juga. Dan orang ni hadis, orang ambil hadis, ada juga. Kalau hadis maudhu, dia sebut hadis juga kan. Hadis maudhu. Padahal hadis maudhu ni palsu, tapi disebutkan hadis maudhu kerana ulama nak membahas kata itu masuk dalam bab pembahasan hadis. Tapi hadis maudhu ni sebenarnya hadis palsu. Bila sebut hadis palsu, hadis atau tidak? Bukan hadis lah. Iaitu percakapan orang yang lain yang disubahkan kata Nabi kata. Kan? Disubah kata Nabi kata. Padahal Nabi tak kata, tapi dia buat hadis palsu. Dia mendustai ataupun berbohong di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hadis palsu ni memang kena tolak lah. Tak boleh kita ambil dan kata nak bawa fadail amal ke apa, tak boleh ya. Sebab itu bukan perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kepada perkara yang lain dia nak golong. Ada ulama dulu zaman dulu, saya tak ingat nama dia. Zaman tu dia tengok ulama-ulama ni banyak duk istighfar dengan ilmu fiqh. Yani zaman tu dia tengok ulama-ulama ataupun manusia penuntut ilmu zaman tu, mereka sibuk nak belajar ilmu fiqh. Ilmu lain dia kurang, ilmu hadis dia kurang. Sampai dia buat satu hadis, dia kata Nabi suruh mengaji ilmu hadis. Dia kurang macam tu. Dia buat satu hadis palsu nak menggalakkan untuk orang waktu tu mengaji juga pula dengan ilmu yang lain, bukan ilmu fiqh saja, mengaji hadis pula. Tapi kalau kita katakan isi kandungan kan baik, tapi tak boleh juga kerana dia dianggapkan kita berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta ke atas aku dengan sengaja, Nabi kata.
Orang yang berbohong ke atas aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempuh satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billahi min dzalik. Itu bab hadis, bab Quran pun kita kena jaga-jaga juga tuan-tuan. Kan kita takut itulah, takut berdusta kita kata ni ayat Quran, padahal bukan ayat Quran. Ni hadis ni kita pun sebarkan, padahal itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak bawa sesuatu perkara itu maksudnya ada pada kurang hadis itu mau dhaif. Dalam masalah sebab hadis dhaif pun diletakkan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka, asalkan hadis dhaif itu dinaungi di bawah oleh hadis sahih, ataupun hadis dhaif itu menjadi fadailul amal, maksudnya hadis yang menceritakan tentang kelebihan beramal. Tapi hadis itu dhaif diterima oleh ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala banyak memasukkan hadis-hadis yang dicek rupanya berstatus dhaif, tapi tak ada masalah. Imam Nawawi kata hadis dhaif ini boleh asalkan selagi mana hadis dhaif itu masuk dalam bab fadailul amal dalam syarah. Baik tuan-tuan, itu sedikitlah tentang daur wa tasalsul dan sebagainya. Baik. Cuma saya nak cerita ni sebab sebab kita nak bagi penjelasan saja tuan-tuan. Sebab hari ini banyak orang yang tersalah juga di dalam bab akidah. Kita tidak mengatakan sesat, tapi kadang tersalah faham dalam bab akidah. Tersalah faham mengatakan Allah Ta'ala itu berada di langit. Tersalah faham mengatakan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Kan? Ada di mana-mana pun tak kenal juga sebenarnya. Kan? Allah Ta'ala di mana? Ada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah Ta'ala. Di mana-mana itu sendiri adalah sebenarnya tak boleh tanya dah. Sebab di mana itu menunjukkan tempat. Bagaimana pula dengan Allah Ta'ala menceritakan dia itu dulu di atas dan sebagainya. Itu ada mauqif ulama. Ada ulama yang berpendirian untuk tidak mentakwil ayat tersebut, iaitu mentafwidkan. Maksudnya bila Allah Ta'ala kata yadullah fawqa aydihim, kita menyerahkan ayat tersebut tanpa membicarakan lagi. Bukan menerjemahkan yadul itu dengan makna tangan ataupun tangan yang layak bagi Tuhan. Tidak. Yadullah fawqa aydihim, apa yang Allah Ta'ala kata tersebut, yad itu adalah yad yang maknanya, maksudnya kesemuanya Allah Ta'ala sahaja yang faham, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Itu pendirian salaf. Itu pendirian yang panggil ulama salaf. Dia panggil tafwid ataupun takwil ijmali. Takwil ijmali ataupun tafwid, menyerahkan ayat tersebut. Kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata, kami serahkan ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kami mentakwil, tanpa kita mengatakan yad itu tangan dan sebagainya. Tapi pendirian ulama khalaf, yad itu dia tukar makna yad. Yadun di bahasa Arab tangan, tapi bukan makna tangan sih. Yadun bermakna kudratun, dengan makna kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang betul tuan-tuan? Dua ni, dua-dua betul. Dua-dua di dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah yang kita duduk mengaji. Sebab tu tak boleh mengisbatkan kata tangan ke, kata kaki ke, wajah ke, bersemayam, duduk dan seumpamanya. Takut itu tergolong dalam pahaman musyabbihah. Takut-takut termasuk di dalam pahaman musyabbihah. Siapa yang musyabbihah tuan-tuan? Golongan yang mentasbih ataupun menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wal iyad billahi min dzalik. Kita berpegang pada ayat yang disebut tadi, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Taala tak serupa dengan satu jenis benda pun, satu jenis makhluk pun. Allah Taala Maha melihat, Allah Taala Maha mendengar. Baiklah. Baik. Kemudian kita masuk sikit tentang habis kita tentang sifat yang kedua, iaitu qiyam, sedia. Kita masuk, ada masuk sikit kita masuk lagi. Kita baca sikit.
Huraian sifat yang ketiga, baqa artinya kekal. Jadi wujud, qidam, baqa. Sifat yang ketiga daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Asy'ariyah wal Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah. Di atas pembahasan Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang meletakkan disiplinnya dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi sifat yang kedua iaitu sifat baqa. Yang kedua bagi sifat salbiyah. Yang ketiga bagi keseluruhan sifat. Wujud, qidam, baqa. Wujud satunya akan sifat nafsiyah kita bahas dah. Daripada 20 ni dibagi menjadi 4 pula. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang kedua, yang pertama sifat nafsiyah wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah, kita dah bahas dah, qidam. Kemudian kita masuk sifat yang kedua iaitu sifat baqa, artinya kekal. Jadi kata musannif rahimahullah taala, wajib pada syara' pula atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati akan tentu sungguh Allah kekal tak terima binasa. Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya tiap mereka di atasnya binasa dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa yang lawan bagi binasa, yang tentu tidak sekali-sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ketiga tentang yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, yang wajib bagi diri Tuhan, yang wajib bagi hak Tuhan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat kekal, sifat baqa. Baqa bahasa Arab, terjemah kod Melayu, terjemah ke dalam bahasa Melayu dipanggil kekal. Jadi kekal ni sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Ta'ala tak mati sesekali. Sama sekali Allah Ta'ala tak mati. Walaupun manusia ataupun makhluk yang lain akan mati pada akhirnya nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, tiap yang bernafas, za'iqatul maut, pasti akan merasai kematian. Jadi semua ni, semua kan kita yang ada nyawa akan mati. Makhluk yang lain, binatang, haiwan, segala tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang ada nyawa, yang ada roh, maka kesemuanya akan binasa, akan mati. Sebab tu Allah Ta'ala tak binasa, tak mati. Sebab hidupnya Allah, hayatnya Allah, ada hidupnya Tuhan itu tidak dengan roh. Hidup kita dengan roh. Kan kita ada jasad, kita ada roh. Kan bila satu hari kita mati, Allah Ta'ala cabut roh kita daripada jasad kita, maka kita akan mati kerana sudah berpisah di antara dua, iaitu roh dan juga jasad. Sedangkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala bukan hidupnya dengan roh, bukan hidupnya dengan jasad. Sebab itu Allah Ta'ala tak mati. Kita akan mati sebab kita hidup kita dengan roh dan juga jasad. Kemudian persoalan, kalau ditanyakan kepada kita, jasad kita akan mati, akan hancur, akan binasa. Roh bagaimana? Bila mana berlakunya kiamat, kan tuan-tuan? Kiamat ni, kiamat nanti, kiamat pula. Bila kiamat, Allah Allah bila tak tahu. Kan? Bila ditanyakan oleh malaikat Jibril dalam hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat wahai Muhammad? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih faham ataupun lebih tahu daripada orang yang bertanya. Apa maksud Nabi SAW? Maksud kata, Nabi pun tak tahu, malaikat Jibril sendiri pun tidak tahu bila berlakunya kiamat.
hanya yang tahu siapa? Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bila hari berlakunya kiamat kelak, kesemua makhluk akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Tuhan, hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, roh tadi yang keluar daripada jasad kita, adakah roh itu akan binasa ataupun mati juga? Yang mati ni kan jasad kita, roh kita akan dicabut. Roh kita ni akan dibinasa juga ataupun tidak? Surga dan neraka tuan-tuan, ada ataupun belum sekarang? Surga neraka ada ataupun belum lagi sekarang? Sudah ada kan? Kita dah faham dah. Kita dah tahu dah surga dan neraka ada lagi sekarang, ada dah. Sebab ada dah, sebab dalilnya apa? Nabi SAW dah pernah dah dibawa, ditunjukkan keadaan surga dan neraka. Kisah Nabi Idris kan, Nabi Idris AS dah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke dalam surga. Nabi Adam kita turun daripada surga. Maksudnya surga ada atau belum? Dah ada. Kalau tak ada, Nabi Adam tu dari mana? Daripada surga kan. Dari surga diturunkan ke bumi, ke dunia. Maka surga itu dah ada. Maka bila berlakunya kiamat, malaikat meniup sangkakala. Malaikat meniup sangkakala. Waktu tu semua binasa. Waktu tu semua binasa. Semua makhluk binasa. Tidak ada yang kekal pun. Malaikat yang kekal siapa? Zat Allah SWT. Termasuk malaikat yang tiup sangkakala sendiri, dia pun akan mati juga. Persoalan kita, surga neraka dah ada. Waktu tu surga neraka akan binasa ataupun tidak? Roh akan binasa ataupun tidak? Jadi apa jawapannya tuan-tuan? Surga dan neraka dan beberapa lagi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apabila berlakunya kiamat, Allah Taala tidak musnahkan. Allah Taala tak musnahkan, termasuk surga, neraka, roh, loh, arash, kursi. Itu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala tidak binasakan. Ini disebutkan di dalam tafsir-tafsir. Kita buka dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan ulama-ulama tafsir. Dan juga bila kita bahas sifat baqa ini, ada kena-mengena, iaitu bila sebut sifat baqa, sifat kekal ni ada dua. Yang pertama dipanggil kekal yang zati, yang hakiki. Kekal yang zati, kekal yang hakiki. Baqa zati, baqa hakiki. Iaitu kekal siapa yang hakiki? Kekal zat Tuhan saja, zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia panggil baqa yang aradi. Baqa yang aradi, yang bukan hakiki, yang majazi saja, majazi. Maksudnya bukan yang hakikatnya kekal tu, tapi dia ini kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia itu kekal pada hari kiamat kelak. Inilah yang kita katakan beberapa makhluk Allah Taala tadi: surga, neraka, roh, loh, arash, kursi, itu di antaranya. Maka surga, neraka, pada ketika mana kiamat berlaku kelak, surga tidak akan binasa, neraka tidak akan binasa. Maka dia kekal-kekalan. Tapi kekal dia itu dikatakan sebagai baqa aridi ataupun baqa aradi. Kekal yang kedatangan, yakni kekal yang disebabkan Allah Subhanahu wa taala nak simpankan dia menjadi kekal. Itu terkait dengan pembahasan apa tuan-tuan? Pembahasan sifat baqa kita ni. Jadi bila sebut kekal ni, tidak ada orang yang melainkan zat Allah Ta'ala. Kekal yang zati, betul-betul kekal tu zat Allah Ta'ala. Adapun syurga neraka mereka kekal, tapi kekal bukan macam zati Allah Ta'ala lah. Kekal bukan kerana dia, bukan kerana dia itu berkuasa, syurga itu kuasa, kekal tak. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan mereka itu kekal, di atas kehendak Tuhan, di atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tuan-tuan, kita stop, kita berhenti sini dulu. Nanti
Nanti kita sambung balik pembahasan sifat baqa. Jadi kita kena faham dulu kan. Kita bagi ada gambaran dalam kepala kita, dalam fikiran kita, sifat kekal baqa ni dibagi dua oleh ulama. Yang pertama kekal yang zati, iaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kekal yang aradi, iaitu beberapa makhluk, di antaranya syurga, neraka, roh dan seumpama dengannya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, insyaallah kita akan sambung lagi pada episod berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala waj'alna min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.